A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri yang ke-27 dalam segmen bicara wanita fiqh muslimat memahami haid, siri yang ke-27. Alhamdulillah, dengan seliaan daripada Lubna TV, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membincangkan perkara yang sangat dekat dengan kita, kaum wanita muslimah yang ingin dan bercita-cita untuk memastikan diri kita memahami dan seterusnya kita dapat share, kongsi dengan sahabat-sahabat, dengan anak-anak yang sebahagian daripada mereka menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan haid yang kadang-kadang tidak ada tempat yang khusus untuk disuarakan, dan mudah-mudahan sedikit usaha ini akan membantu kita dan membantu sahabat-sahabat kita di luar sana untuk memahami dan seterusnya memastikan kesempurnaan ibadah kita, terutama yang melibatkan solat, yang melibatkan bacaan Al-Quran, yang melibatkan apa-apa saja yang berkaitan dengan apabila seseorang itu didatangi haid ataupun berada dalam keadaan haid. Ada yang wajib dia tinggalkan, ada yang perkara yang kadang-kadang menjadi kekeliruan, sama ada boleh solat, tak boleh solat, istihadah, haid dan seumpamanya. Jadi insya-Allah dalam bab ataupun siri yang ke-27 kita akan sambung lagi berkenaan dengan kategori yang keempat, yang mana dalam siri yang ke-26 kita dah bincang kategori ataupun bahagian yang keempat ini, iaitu yang disebut sebagai mustahadah, mu'taddah, ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadaran wa waqtan. Maksud dia apa? Wanita yang berada di dalam kategori yang keempat ini ialah wanita yang sudah biasa datang haid. Maknanya dah memang dia biasa berbanding dengan kategori yang dulu yang kita pernah bincang, kali pertama dia datang haid. Jadi wanita ni yang keempat ni dia pernah didatangi haid, biasa dah, mungkin dah bulan-bulan sebelumnya ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian datang istihadah, berlaku lebihan darah daripada tempoh yang sepatutnya, tempoh haid. Dalam situasi ini, dia akan mengalami salah satu daripada kedua keadaan. Jadi orang yang didatangi ataupun berlaku istihadah, kemudian dia dah biasa dah dengan haid, mungkin dah umur 26, umur 30, bukanlah umur peringkat kata 13 ataupun mula-mula dia datang haid. Tiba-tiba berlaku dua keadaan ini. Pertama, dia mengingati adat kebiasaan, yakni qadar ataupun jumlah masa darah yang keluar, serta dia mengetahui waktu keluarnya, iaitu tarikhnya. Jadi orang ni ataupun wanita ni dia tahu, sama ada dia tahu tu dengan dia catat ataupun dia ingat. Sebab itulah di permulaan dulu, kalau sahabat-sahabat pendengar, sahabat-sahabat wanita ingat, Ustazah ada sebut beberapa kali, wajib menjadi satu kemestian kepada kita wanita untuk mencatat bila permulaan haid, hari mula, dan bila kita mandi wajib. Sebaiknya lagi, paling cantik, kita siap tulis lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, darah hitam. Hari keempat hingga hari yang keenam, darah merah. Kemudian hari yang ketujuh hingga 8 dan seterusnya kuning, dan seterusnya hari ke-9 mandi wajib. Bila mandi wajib? Maghrib, isyak. Ini orang yang sangat teliti, yang sepatutnya kita ambil cakna. Sebab kalau tak ada apa-apa masalah, tak apa. Bila berlaku je masalah, kita kena refer kepada haid yang sebelum. Nak tengok keadaan darah, sifat darah yang kita dah belajar dulu. Sama ada sifat darah tu mana yang kuat, mana yang lemah.
Yang kuat macam mana, yang lemah macam mana. Ini boleh sahabat-sahabat pendengar, wanita muslimah sekalian, boleh refer balik pada ciri-ciri kita yang sebelum ni, yang saya rasa tak perlu untuk diulang lagi tentang sifat darah dan seumpamanya. Jadi untuk wanita yang keempat ini ataupun bahagian mustahadah yang keempat ini, yang pertama dia ingat. Sama ada ingat dengan catat ataupun ingat dia memang dah kebiasaan dia memang dia tahu. 3 hari bulan memang hari kedatangan haid dia. Biasa berapa hari? 7 hari. 10 hari bulan dia dah mandi. Dia memang confirm dah ingat. Kemudian yang masalahnya ialah tidak dapat membezakan. Tidak dapat membezakan bukan dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Tapi keadaan darah yang keluar tu, kalau yang hitam daripada hari pertama sehingga hari yang ke-7, hitam. Tidak ada ataupun tidak diselangi dengan darah yang sifatnya lebih lemah. Jadi kalau macam ni memang confuse lah. Ataupun hari pertama sehingga hari ke-7 semua warna merah. Jadi tidak dapat membezakan. Kalau memang hari ke-7 tu dah memang clear, memang boleh mandi wajib, tak ada masalah. Sekarang dia berterusan sehingga melebihi waktu haid, iaitu 15 hari 15 malam. Ini yang akan timbul masalah. Jadi mereka yang macam ni, orang wanita ni, dia mestilah kembali pada hukum mana yang disebut oleh Tok Guru pengarang kitab kita ni. Hukum bagi wanita yang berada dalam kategori ini ialah berpandukan kepada adat kebiasaan haidnya. Dari segi mana? Dari segi jumlah hari. Biasa dia 7 hari. Maka bulan ni, contohnya bulan Disember 7 hari, bulan November pun 7 hari. Setiap bulan adalah 7 hari. Tiba-tiba bulan Januari, datang 1 hari bulan, berterusan sehingga 15. Ataupun 16 masih ada darah lagi. Bila keadaan macam ni, tengok pada keadaan darah dia pun tak boleh nak bezakan. Sebab daripada awal sehingga akhir tetap merah. Tidak ada darah kuat, tidak ada darah yang lemah. Merah direct sehingga 16 hari, maka orang yang macam ni, dia mestilah berdasarkan kepada, hitungan hari dia berdasarkan kepada hari haid dia. Bulan Disember. Kalau bulan Disember dia 7 hari, maka dia yang dia tunggu tadi. Kita kena pastikan bila berlaku lebihan darah daripada hari yang sebiasanya, maka kita kena tunggu. Kita tak boleh, saya ni biasa 7 hari je. Tiba-tiba hari ni hari ke-10. Saya nak mandi wajib lah. Tak boleh. Sebab mungkin hari ke-10 tu masih haid lagi. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab tempoh haid yang paling lama 15 hari. Jadi dia bermula daripada hari pertama sehingga hari ke-10 masih ada darah dia wajib tunggu. Tiba-tiba darah tu tidak berhenti sehingga hari yang ke-16. Okey, barulah dia baru. Kalau istilah orang Terengganu dia kena ghostan. Kira hari yang biasa. Hari biasa, bulan-bulan biasa 7 hari. Maka berapa hari dia kena qada? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa hari? 8 hari dia kena qada selepas dia mandi wajib hari yang ke-16. Kalau dia nak terus, bila tengok 7 hari masih ada darah, 8 hari ada darah, dia terus nak mandi, ni tidak terlibat ataupun tidak termasuk, maknanya tidak mematuhi hukum yang sebagaimana diletakkan oleh ulama fiqh, dia wajib tunggu. Jadi sebab itulah bab kita nak mandi wajib, kita nak tentukan haid ataupun istihadah ni, kita tak boleh pakai logik akal kita. Kita kena ada berdasarkan kitab. Sebab tu sebaik-baik apa saja bab fiqh yang kita belajar, kita ada sandaran kitab. Kita ada, saya dengar daripada Tok Guru ni, saya dengar daripada kitab ni, kita bincang daripada kitab ni. Ya, benda tu bukan saya dengar, saya rasa. Sebab dia melibatkan ibadah kita. Kalau kita tak sembahyang dalam keadaan kita istihadah, dosa besar tinggal sembahyang. Kan? Bila kita sembahyang dalam keadaan masa tu kita haid, kita ingat istihadah, dosa besar sebab sembahyang dalam keadaan kita hadas besar. Jadi saya rasa perkara yang melibatkan nak menentukan ni bagi kategori yang keempat, yang apa saya ulang, orang yang didatangi, orang yang berlaku istihadah dan dia tu sudah biasa dah dalam keadaan haid, mana dah lama dah tempohnya mengalami haid,
dia tidak boleh membezakan darah dan dalam masa yang sama dia ingat tarikh. Dia ingat tempoh. Biasa 7 hari. Maka walaupun sampai 7 hari darah tidak berhenti lagi, dia kena teruskan tunggu. Tiba-tiba darah tu berhenti melebihi 15 hari ataupun melepasi 15 hari, maka dia kena balik kepada refer balik pada tarikh yang biasa dia datangi haid. Jadi tempoh tu ataupun keadaan tu berpandukan kepada bulan sebelumnya. Ni yang pernah kita bincang dulu dalam sesi ataupun dalam siri yang ke-26 yang saya sebut contoh nama Nafisah. Dan dalam satu contoh yang sama juga yang disebut contoh nama Laila mengalami keadaan yang sama, tapi dalam masa ataupun dalam keadaan ataupun dalam contoh yang diberikan kepada kita, kalau boleh sahabat-sahabat muka surat 170. Kitab ni 170 ni menceritakan secara lebih detail berkenaan dengan seorang wanita, contoh yang dibawa iaitu Laila. Laila juga didatangi haid dalam keadaan dia ingat setiap bulan berapa. Dia kata biasa setiap bulan didatangi 7 hari. Tiba-tiba bila haid tu berpanjangan, dia tunggu sehingga haid tu dalam keadaan haid tu berterusan, maka melebihi 15 hari. Jadi dalam tempoh yang tadi, yang lebih kurang macam Nafisah tadi, maka dia tunggu, lepas 15 hari dia pun solat. Tapi untuk bulan yang seterusnya, bagi Laila, dia kira yang bulan yang, contoh, kalau dalam buku kita ni, dia bagi contoh bulan Rejab. 1 hingga 7, Laila didatangi haid. Kemudian, haid itu berterusan. Sepatutnya, 1 hingga 7, berhentilah. Tiba-tiba 1 hingga 10. Bila bulan Syaban pula, 1 hingga 10 ataupun 12, haid tu masih berterusan. Bagi Laila macam mana? Kembali macam Nafisah juga dia kena tunggu. Dia kena tunggu sehinggalah haid tu berhenti. Tiba-tiba hari yang ke-14 haid sudah kering. Kalau Nafisah tadi berterusan haidnya, kan? Jadi bagi Nafisah haidnya dah kering pada bagi Laila haidnya dah kering pada hari yang ke-14. Jadi 1 hingga 14 itu adalah haid bagi dia. Dia tak boleh refer pada 7 hari yang biasa. Faham? Sebab apa tak boleh refer pada 7 hari yang biasa? Sebab haidnya tak cukup 15 hari. Darahnya tak cukup 15 hari. Sedangkan darah haid Nafisah tadi melebihi. Kan? Jadi beza dengan Laila ni, dia wajib mandi wajib selepas hari yang ke-14. Untuk bulan yang seterusnya, tadi saya contoh bulan Rejab, bulan Syaban, maka bulan Syaban berlaku lagi perkara yang sama, berterusan haidnya. Dia nak ambil yang bulan Syaban, dia nak bulan Rejab atau bulan-bulan yang sebelum Rejab. Kalau bulan Rejab tadi, dia jadi 14 hari. Jadi untuk kedatangan bulan Syaban, dia nak ambil yang bulan Rejab ataupun bulan Jamadi Akhir. Jamadi Akhir 7 hari. Bulan Rejab jadi 14 hari. Masa Syaban, dia nak ambil yang Rejab ataupun dia nak ambil Jamadi Akhir. Boleh kan? Ini bulan Islam lah. Sebab dalam buku ni pun disebut secara turutan bulan Islam. Jadi mengikut kitab kita, mengikut hukum yang disebut oleh untuk guru kita dalam kitab ni, bagi Laila, Laila kena ambil yang 14 hari sebagai tarikh haid dia. Tidak lagi boleh ambil 7 hari macam Nafisah. Sebab apa? Sebab haid bagi dia sudah berubah. Nafisah tetap 7 hari. Nanti bulan Rejab, contohnya tadi, kita kata 1 hingga 16 Rejab, darah tak berhenti. Kan? Biasa, kalau Jamadi Akhir, Jamadi Awal, semua-semua tu, bulan-bulan sebelum tu, 7 hari je, 7 je. Tiba-tiba berlaku bulan Rejab ni, berterusan sehingga 16 hari. Maka dia kena kira 7 hari adalah tarikh ataupun masa haid yang layak bagi dia untuk dibawa ke depan. Tapi bagi Laila, masa ataupun tempoh haid dia dah berubah. Masa Jamadi Akhir 7 hari. Masa Rejab dah jadi 14 hari. Jadi untuk Syaban nanti, dia nak refer yang mana? Dia kena refer yang Rejab. Dia tak boleh ambil yang Jamadi Akhir. Situ ada beza antara Laila dan Nafisah. Jadi untuk Laila ni, dia mandi pada 14
hari bulan Rejab. Sebab apa? Sebab darah dah berhenti. Tidak melebihi tempoh haid yang paling lama, iaitu 15 hari. Ni dua kes ni dia bersamaan dari segi mana? Dari segi tidak boleh membezakan darah. Kalau boleh bezakan darah, kita dah bincang dulu dalam kategori yang ketiga, kalau tak silap saya. Kita boleh rujuk dalam siri-siri yang sebelum ni. Yang tu yang boleh bezakan darah, tak ada masalah. Sekarang dua orang ni ataupun dalam kategori yang keempat ni, dia tidak boleh membezakan keadaan darahnya. Kalau merah-merah je belaka, kalau hitam-hitam je belaka. Jadi macam mana nak kira, nak hitung? Tengok dari segi bulan yang sebelumnya, bulan yang paling dekat dengan yang berlakunya istihadah. Kalau sebelum tu bulan tu 7 hari, maka kena ikut 7 hari. Tapi kalau bulan tu dah 10 hari ataupun melebihi, kena ikut keadaan bulan yang paling dekat dengan berlakunya haid yang bermasalah. Jadi seterusnya di sini dia cerita sikit berkenaan dengan penerangan tentang adat-adat keadaan haid yang berbeza. Jika tempoh bagi adat haid berbeza, walaupun sekali, contohnya adat ataupun kebiasaannya ialah 7 hari, tetapi tempoh itu telah berubah. Contoh yang dia beri, adat ataupun kebiasaan 7 hari daripada Jamadi awal sehingga Rejab. Maknanya 3 bulan. 7 hari, 7 hari, 7 hari. Tetapi tempoh adat itu berubah kepada 5 hari pada bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah. Jadi sebelum istihadah ni 7 hari, 7 hari, 7 hari. Tiba-tiba masa nak berlaku. Contoh disebut Jamadi awal, Jamadi akhir, Rejab. 3 bulan ni 7 hari. Tiba-tiba pada bulan Syaban berubah jadi 5 hari je. Tengok 5 hari dah kering. Bila dah kering wajib mandilah. Kan? Tak perlu tunggu lagi. Dok kita kena tunggu. Itu bukan istilah. Sebab tu tempoh tunggu sebahagian yang ulama sebut sehari semalam. Ada sebut sekadar 3 kali waktu sembahyang. Bukanlah boleh tunggu sampai 2 hari. Biasa saya ni 7 hari, tiba-tiba 5 hari dah kering. Kita kena tunggu 2 hari tak, Ustazah tak? Tidak. Bila dicek dalam 3 kali waktu solat, sudah putih jernih, tidak ada sebarang lendir yang warna kuning dan seumpamanya, maka pada waktu tu dia wajib mandi dan sembahyang sebagaimana biasa. Jadi dalam bab ni, biasa 7 hari, 7 hari, 7 hari. 3 bulan derek. Tiba-tiba bulan yang keempat, disebut bulan Syaban, 5 hari. Masa berlaku istihadah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni berlaku lebihan hari. Sampai 18 hari. Jadi kita nak ikut yang bulan Syaban ataupun kita nak ikut yang bulan Rejab. Jamadi akhir, Jamadi awal. Hukumnya kita kena ikut bulan Syaban. Sebab bulan Syaban lebih dekat dengan Ramadan. Bulan Syaban berapa? Bulan Syaban 5 hari. Maka untuk Ramadan, 5 hari saja yang dikira kita ni haid. 10 hari lagi adalah kena qada sembahyang. Puasa memang confirm dah, memang tinggal puasa. Kan? Yang pentingnya sembahyang. Jadi berapa hari bulan tu kena ganti. Kalau yang puasa memang 15 hari. Kalau sembahyang 10 hari kena qada. Sebab 10 hari yang ditinggalkan adalah ataupun 10 hari yang kita ingat ke haid. Tiba-tiba 10 hari itu ialah lebihan kepada hari biasa. Ataupun hari haid yang bulan terdekat. Saya rasa boleh fahamlah, insya-Allah. Jadi kita nak refer mana jumlah hari kebiasaan, hari yang dia ingat tu, refer kepada bulan yang paling hampir dengan bulan berlakunya istihadah. Kalau istihadah berlaku bulan Ramadan, maka kita kena tengok Syaban berapa hari. Kalau Syaban tu 10 hari, biasa 2 hari, 2 hari, 2 hari contoh. Tiba-tiba Syaban 10 hari, maka Ramadan yang kita tinggal tu juga yang banyak yang terpaksa kita tunggu tu, maka jadi 10 hari. Dok kira dah ambil yang bulan Rejab yang 2 hari tu, dok kira dah terbatal sebab berlaku perubahan pada bulan Syaban. Kemudian mengikut dasar ini dia dikategorikan sebagai
mustahaddah, mu'taddah, ghairu mumayyizah. Dan hukum asalnya ialah berpandukan kepada adat, kebiasaan tempoh haid yang lepas. Jadi ni untuk keadaan ataupun perbezaan yang dimaksudkan ataupun adat kebiasaan haid bagi seorang wanita. Sebab itulah sebagaimana yang saya sebut tadi, dan sebelum-sebelum ni pun kita sebagai wanita kita kena catat. Kita kena tulis hari bermulanya haid, hari terakhir haid, dan yang terbaiknya kita tulis sifat darah. Sebab dia akan menjadi satu kecelaruan, satu kekeliruan. Orang lain tak tahu keadaan kita kalau kita tak alert kita sendiri. Hatta kadang-kadang suami pun tak tahu. Dia tahu kita tak solat. Dia tahu kita tak boleh sembahyang. Dia tahu kita haid. Dalam keadaan dia tak tahu pun sifat darah macam mana. Jadi kalau kita tak sendiri alert, tahu pasal diri kita, kita mungkin berlaku contohnya kalau dalam kehidupan suami isteri, persetubuhan dalam keadaan kita haid. Na'udzubillah min zalik. Dari segi hukum memang confirm haram. Dari segi kesihatan pun dia akan efek, ada kesan kepada keadaan rahim kita, hormon kita. Sebab dalam keadaan haid berlaku persetubuhan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah bagi kita sama ada yang dah kahwin, yang belum kahwin, kita kena berhati-hati sebab perkara-perkara ni sangat rapat dan sangat dekat dengan kita, ya kita memahaminya secara yang confirm. Jadi sedikit saya dapat satu persoalan daripada Atin. Ada bertanya berkenaan dengan macam mana haid yang dia didatangi haid hari pertama sehingga hari ke-7, ke-8. Hari 7, 8 dia didatangi haid. Hari ke-8 tu dah suci kan? Mandi siap-siap semua. Hari ke-9 ada balik warna coklat, cairan coklat yang keluar, yang jadi dia pun confused. Haid ke apa ni? Sedangkan dah mandi. Sebab tu dia termasuk sekiranya warna coklat tu dia kena break dulu solat. Dia tengok warna coklat tu berterusan tak sehingga melebihi 15 hari. Kalau coklat tu sampai hari yang ke-12, hari ke-13 berhenti, maknanya yang coklat tu pun jadi haid. Tapi kalau warna coklat tu berterusan sehingga 18-20 hari, jadi warna coklat tu adalah bukan haid, dia adalah istihadah. Sebab apa? Sebab coklat dengan merah lebih kuat. Sifat merah berbanding dengan sifat coklat yang ada pada cecair yang keluar pada 9 hari bulan. Kalau 14 dah clear tak ada masalah. Dia tak payah qada solat. Tapi kalau cairan itu berterusan sehingga 18 hari, 20 hari, maka dia kena qada solat yang ditinggal bermula daripada hari keluarnya cairan coklat tu. Kalau dia nak sembahyang juga, sembahyang dalam keadaan ragu-ragu, tak tahu haid ke istihadah. Macam mana? Sebab tempoh tak lepas lagi. Kan? Tempoh haid masih ada lagi. Kemungkinan benda tu adalah darah haid. Jadi suasana ni bagi Atin, saya rasa yang paling pokok yang kita kena faham ialah lebih 15 hari ataupun tidak. Kalau tak lebih dalam tempoh 15 hari, 13 hari, 14 hari, tu dikira haid. Tapi kalau melebihi, melepasi tempoh haid paling lama, itu dikira istihadah. Jadi yang ditinggalkan wajib diqada. Jadi telah sedikit pencerahan lah daripada saya untuk persoalan daripada saudari Atin Azmil dalam Facebook kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincang, walaupun sekejap, walaupun sikit, insya-Allah mendatangkan kesan manfaat yang baik untuk kita yang dalam keadaan mungkin nak pergi belajar secara talaki, berhadap nadah kitab dengan kemampuan kita tak mampu, tak sempat, ada kekangan-kekangan, insya-Allah kita guna slot ni sebagai salah satu daripada alternatif untuk kita memahami, kemudian kita boleh share pada sahabat-sahabat kita. Sama ada share dengan maklumat kefahaman kita ataupun kita share link ni. Kita share supaya lebih ramai mengetahui, dan insya-Allah maklumat ataupun info yang kita share ni untuk kebaikan, kita akan turut mendapat pahala menyebarkan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita. Saya rasa cukup setakat tu untuk siri yang ke-27, sehingga kita berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kefahaman berkenaan dengan agama, dan seterusnya memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan apa sahaja surahan agama,
tanpa sebarang takwilan, tanpa sebarang alasan, yang mudah-mudahan insya-Allah dengan kesungguhan kita akan mendapat kebahagiaan, kejayaan hidup di dunia sehingga ke akhirat. Setakat itu dulu. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Moga berjumpa lagi dalam siri yang ke-28. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.